Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih menonton video kita, yang masih datang ke kelas online kita, yang masih nak belajar walaupun online semata-mata, tapi tak apalah, yang penting ilmu dapat. Okey. Jadi untuk kelas kita kali ini geografi tingkatan 3. Okey, untuk geografi tingkatan 3 kali ini, okey, sebelum kita masuk untuk tajuk kita bulan ini, cikgu nak kita recap balik apa yang kita dah belajar pada bulan lepas. Okey, bulan lepas kita dah masuk bab 10 iaitu sumber hutan. Okey, so ini cikgu tunjuk balik recap, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar. Jadi kita tengok dulu yang atas kali tu, itu sumber hutan. Okey, pengurusan sumber hutan. Okey, kita tengok dulu sumber hutan yang atas kali itu. Kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan juga fauna yang hidup secara semula jadi di dalamnya. Dan flora dengan fauna ni, okey, tumbuh-tumbuhan ni dengan hidupan-hidupan liar ni, dia mewujudkan satu ekosistem semula jadi dalam hutan. Jadi kalau tumbuhan ataupun haiwan ni dia pupus, dia boleh menjejaskan ekosistem dalam hutan. Okey, jadi sebab itu kita perlu jaga sumber hutan kita. Yang kedua ialah kepentingan pengurusan sumber hutan. Kenapa kita perlu jaga sumber hutan kita? Okey, kita tengok dulu poin yang pertama tu, keseimbangan ekosistem. Macam cikgu cakap tadilah, kita perlu jaga flora dengan fauna kita. Kita perlu jaga haiwan kita perlu jaga tumbuh-tumbuhan kita supaya ekosistem kita sentiasa seimbang dan stabil. Yang kedua ialah keperluan masyarakat setempat. Maksudnya daripada sumber-sumber hutan ni kita boleh dapatkan makanan, kita boleh dapatkan juga sumber-sumber ubatan daripada hutan. Okey. Yang ketiga ialah ekopelancongan. Dan yang keempat, dia boleh membekalkan sumber bahan mentah. Contohnya kayu balak ke, okey, dan kita boleh gunakan kayu balak ni lah dalam untuk manfaatkan diri kita. Yang ketiga ialah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Apa itu pemeliharaan? Apa itu pemuliharaan? Okey. Pemeliharaan ni cikgu dah explain dekat kelas bulan lepas. Dia ialah kita jaga sumber hutan kita, okey. Pemeliharaan bermaksud kita jaga sumber hutan kita dengan baik, kita uruskan dia dengan baik. Pemuliharaan pula maksudnya kita merawat, maksudnya kita jaga, kita rawat hutan yang dah rosak, yang dah terjejas, lepas tu kita jaga dia dengan baik supaya dia kembali pulih macam sebelumnya. Okey, kita rawat hutan tu. So dia daripada perkataan pulih itulah, okey, pemuliharaan, kita memulihkan dia. Okey, kita tengok poin yang pertama. Ni antara langkah-langkah yang diambil lah untuk menjaga, menguruskan hutan kita. Yang pertama ialah tapak Ramsar, yang kedua ialah geopark, yang ketiga ialah taman negara dan juga yang keempat ialah pembangunan lestari. Okey, empat-empat ini ialah cara yang diambil oleh kerajaan untuk menjaga sumber hutan dekat negara kita. Seterusnya kita tengok pula kepada yang keempat, agensi pengurusan sumber hutan. Okey, ini yang terakhirlah. Okey, agensi pengurusan sumber hutan ni dia boleh terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan dan juga bukan kerajaan. Okey, kita tengok dulu untuk kerajaan. Kita ada Jabatan Alam Sekitar, JAS, kita ada Sabah Forestry Department, Sarawak Forestry Corporation, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perhilitan, dan yang terakhir ialah Institut Penyelidikan Perhutanan ataupun kita panggil sebagai FRIM. Okey, ini ialah badan-badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk menguruskan sumber hutan dekat negara kita. Seterusnya kita tengok pula kepada badan-badan bukan kerajaan. Yang pertama ialah Sahabat Alam Malaysia ataupun SAM, yang kedua ialah Malaysia Nature Society ataupun MNS, yang ketiga ialah The Wildlife Trade Monitoring Network ataupun TRAFFIC, dan yang keempat ialah Global Environment Centre, GEC, yang terakhir ialah World Wide Fund for Nature. Okey, ini ialah badan-badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab untuk menguruskan sumber hutan negara kita. Lebih kurang macam kerajaan juga, cumanya bezanya diorang bertindak secara sendirian lah. Okey, diorang bukan macam kerajaan, diorang boleh buat kerja sendiri. Dan badan bukan kerajaan ni dan juga badan kerajaan ni diorang biasanya membantu antara satu sama lain lah. Okey, dan diorang punya matlamat sebenarnya sama je, untuk menunjukkan kesedaran tentang kepentingan menjaga sumber hutan kita. Okey, tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada bab 11, iaitu topik yang akan kita belajar pada bulan ini. Okey, bab 11 yang bertajuk Kita Semula. Okey, bab 11 tajuk dia Kita Semula. Jadi untuk bab 11 untuk geografi tingkatan 3, dia terbahagi kepada 4 subtopik, iaitu 11.1 elemen kita semula, yang kedua ialah 11.2 kepentingan amalan kita semula, 11.3 ialah amalan kita semula di Malaysia, dan 11.4 ialah amalan kita semula di negara lain. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini, cikgu hanya akan cover untuk tajuk 11.1 dan juga 11.2 sahaja dulu.
Okey. Okey, untuk 11.1 ni kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan elemen kita semula 3R, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Okey, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Okey, maksudnya kita gunakan sisa pepejal tu dan kita semula. Maksudnya kita bagi maksud menghasilkan keluaran. Maksudnya daripada sisa pepejal yang kita dah kutip tu, okey, kita dah asingkan sisa pepejal tu, daripada sisa pepejal tu dibuang, kita hasilkan sesuatu daripada sisa pepejal tu. Contohnya, kita dah kutip botol ke, okey, kita dah kutip botol banyak-banyak. Lepas tu, botol ni dia merupakan bahan plastik dan bahan plastik ni dia merupakan antara bahan yang susah untuk dilupuskan, susah untuk diuraikan. Jadi, apa yang kita boleh buat, kita semula. Kita guna botol tu, contoh kita hias lawa-lawa, kita buat tempat letak pen ke, okay, kita semula. Maksudnya kita gunakan balik benda tu. Okey, itu maksudnya menghasilkan semulalah daripada sisa pepejal tu. Okey, untuk perkataan 3R, reduce, reuse dan juga recycle. Reduce ni bermaksud kurangkan. Reuse maksudnya guna semula, okey? Use, perkataan use guna, reuse maksudnya guna semula dan juga recycle. Recycle ni maksudnya kita semulalah, okey? Jadi kita tengok dulu penerangan dia dekat bawah tu. Reduce, kita tengok dulu reduce yang pertama. Yang pertama ialah reduce, amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Gunakan sesuatu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Maksudnya, contohnya kita kurangkan penggunaan plastik, okey, dan kita hanya guna bila perlu je. Maksudnya kalau tak perlu, tak payah guna plastik. Kalau boleh bawa beg sendiri ke, okey, dan kita kurangkan penggunaan plastik lah. Okey, reuse, kita guna semula. Okey, kita tengok penerangan dia. Tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Okey, penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Maksudnya, contoh macam cikgu kata tadi lah, kalau kita dah dapat, kita ada beg sendiri, kita guna je beg tu banyak-banyak kali, okey, supaya kita tak perlu menggunakan lagi beg-beg plastik yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kita guna beg yang mesra alam, yang kita boleh guna banyak kali. Okey, yang ketiga ialah recycle, kita semula. Okey, amalan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Okey, kita gunakan bahan-bahan yang lama dan kita hasilkan sesuatu yang baru. Okey, so kita semula. Pengasingan mengikut jenis sisa menjimatkan masa dan memudahkan proses kita semula nanti. Okey, jadi itu untuk tajuk 11.1. Kita beralih pula kepada tajuk 11.2. Okey, 11.1 dengan 11.2 ni tajuk dia macam singkat-singkat je. Jadi cikgu boleh habiskan untuk satu video terus. Okey, untuk 11.2 ni dia membincangkan tentang kepentingan amalan kita semula ni. Kenapa kita perlu kita semula? Apakah manfaat dia? Apa kepentingan dia? Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama, kepentingan amalan kita semula ni dia boleh menjana pendapatan dengan menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Okey, sisa makanan juga merupakan sisa-sisa buangan yang kita boleh kita semula. Jadi kalau kita guna sisa-sisa makanan ni yang dah dibuang ni, kita boleh hasilkan baja kompos. Bila kita dah ada baja kompos, kita boleh menjana pendapatan sebab kita boleh jual baja kompos tu. Baja kompos tu kita boleh jual. Lepas tu kita boleh gunakan juga baja kompos tu untuk diri sendiri. Jadi kita boleh jimat duit, tak payah beli baja dekat luar lagi. Okey, jadi dia boleh menjana pendapatan lah untuk seseorang kalau dia pandai hasilkan baju kompos tu. Okey, kita tengok yang kedua, kepentingan amalan kita semula ni yang kedua ialah dia boleh menjimatkan sumber semula jadi apabila mengguna semula dan juga mengitar semula sumber. Okey, maksudnya kita semula bahan-bahan yang dah dipakai tu. Yang ketiga, dia boleh mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa untuk dihuni. Kalau kita jalankan aktiviti kita semula, kita akan kutip ataupun kita akan asingkan bahan-bahan yang dah dibuang dekat alam sekitar. Kita kutip, lepas tu kita bersihkan. Jadi, lepas tu kita guna semula barang-barang tu. Okey, kita buat lawa-lawa, lepas tu kita guna semula barang tu. Jadi, apabila kita buat benda-benda macam tu, dalam masa yang sama, kita dapat juga membersihkan alam sekitar kita. Okey, kawasan persekitaran kita lah. Okey, yang ketiga ialah mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Apabila sampah-sampah ni kita buang dengan tersusun, jadi dia akan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang terakhir ialah dia boleh mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kita semula. Okey, macam mana proses kita semula ni boleh mengurangkan kesan rumah hijau?
Okey, apabila bahan-bahan yang kita dah buang dekat alam sekitar ataupun yang kita dah jumpa dekat kawasan persekitaran kita, apabila akan ada orang yang diorang akan bakar, betul tak? Apabila diorang bakar bahan-bahan ini, dia akan menyebabkan pencemaran udara, okey? Dan apabila diorang bakar, dia akan menghasilkan gas-gas yang kurang sesuai, gas-gas yang boleh gas-gas yang boleh memudaratkan persekitaran diorang, dan gas-gas ni juga boleh menyebabkan pemanasan global. Jadi apabila berlaku pemanasan global, dia akan menyebabkan keseruman hijau lah, dia akan menyebabkan kita punya bumi ni jadi lagi panas. Jadi kalau kita jalankan aktiviti kita semula, kita dapat elakkan benda tu daripada berlaku. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang telah diberikan ini. Okey, buka modul ini, iaitu modul Geografi tingkatan 3 untuk bulan Julai, dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 13 sahaja. Okey, buat latihan yang terdapat pada muka surat 13 ini sahaja. Untuk tajuk-tajuk lain tu cikgu masih belum cover lagi, jadi yang tu tak payah buat dulu. Buat untuk muka surat 13 ini sahaja dulu, okey? Jadi kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa penerangan cikgu yang kurang jelas, boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu boleh try jawab, cikgu akan jawab. Dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.